Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Berita pagi bersama saya Nur Zamri. Baik saudara, kami mulakan dengan perkembangan nahas pesawat ringan BK160 Gabriel yang terhempas di Kampung Tok Muda Kapar Klang semalam. Proses bedah siasat mayat dua mangsa terlibat akan dilakukan 8 pagi ini di Hospital Tengku Ampuan Rahimah. Perkara itu disahkan Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Had. Mangsa pertama juruterbang pesawat berkenaan Daniel Yi Siang Hun, 30 tahun. Mangsa seterusnya ialah pembantu juruterbang Roshan Singh Raina, 42 tahun. Kedua-dua mangsa warga tempatan itu maut di lokasi kejadian. Dalam pada itu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Wan Mad Razali Wan Ismail memaklumkan dua mangsa terlibat nahas itu ditemukan dalam kokpit pesawat berkenaan yang terbenam 1.52 meter dalam tanah. Mangsa pertama berjaya dikeluarkan pukul 7.06 malam. Mangsa kedua pula 11 minit kemudian. Usaha pencarian dilaksana JBPM menggunakan kaedah sweeping. Ia membabitkan jarak 800 meter dari cebisan sayap hingga bangkai utama pesawat yang dipercayai terjunam ketika penerbangan. Turut digunakan kaedah penggalian secara manual dengan bantuan jentera berat. Ia berdasarkan penemuan cebisan-cebisan mayat sekitar bangkai pesawat. Sementara itu, seorang penduduk sempat melihat pesawat itu hilang kawalan di udara sebelum terhempas. Junaidi Nasiran, 55 tahun berkata, ketika itu dia sedang menukar tayar kereta di kawasan rumahnya yang bertentangan dengan lokasi kejadian. Saya nampak dari arah timur sana. Saya tak nampak sebab saya tengah repair kereta. Bila saya dengar makin rendah-rendah tu, saya toleh ke sana lah. Toleh dah ada menjunam tu. Dia ke atas tu berpusing-pusing tak nampak lah. Cuma dia dengar enjin je menderu makin dekat. Lepas tu jatuh. Saya toleh dah jatuh bawah dah. Sebelum nahas pesawat bernombor pendaftaran IPOOC yang dikendali Air Adventure Flying Club itu berlepas dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang pukul 1.28 petang semalam bagi penerbangan rekreasi. Hubungan terakhir pesawat dengan pegawai kanan trafik udara dilapor pukul 1.35 petang namun tiada panggilan kecemasan diterima. Baik, beralih ke perkembangan kebakaran membabitkan 5 kediaman di tingkat 17 Blok 70 Flat Sri Sabah Ceras. Masalah pendawaian elektrik di salah sebuah rumah terlibat dipercayai jadi punca kebakaran. Siasatan polisi kita juga mengesahkan bahawa dipercayai kebakaran tersebut disebabkan elektrikal, kan, punca sebab elektrik. Ya, dan dianya tertumpu pada DB, Distribution Board, dan kita 90% kita percayai itulah punca kebakaran tersebut. Pengesahan itu sekaligus menafikan dakwaan kebakaran berpunca daripada percikan bunga api. Sementara itu, kesemua 16 penghuni 5 kediaman terlibat kebakaran itu akan ditempatkan di rumah transit di Flat Sri Johor Ceras mulai esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Dr. Zaliha Mustafa berkata, penduduk terjejas yang memiliki kediaman sendiri diberi tempoh 6 bulan untuk tinggal di rumah transit itu. Bagi yang menyewa pula akan diberi masa selama 3 tahun. Pada hari ini kita memberikan sedikit sumbangan cash kepada mereka yang terlibat. Contoh yang kita berikan sebanyak daripada JWP sendiri sebanyak RM5,000. Kemudian DBKL memberikan RM1,000. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak memberikan RM1,000 cash. JKM RM300. Di Kuala Ketil, Kedah, kegembiraan dua beradik bermain di kawasan pembinaan dapur tambahan rumah keluarganya berakhir tragedi. Salah seorang daripadanya maut dipercayai dihempap batu bata struktur binaan yang tiba-tiba runtuh. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Samsudin Mamat berkata, mangsa yang maut ialah Wan Abdul Aziz Wan Muhammad Solihuddin, 8 tahun. Kanak-kanak itu mengalami pendarahan dan dipercayai meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke klinik kesihatan Tawa. Mayat mangsa kemudian dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah Al-Usta untuk bedah siasat. Adik mangsa berusia 4 tahun turut ditimpa batu bata
namun hanya cedera ringan. Ketika kejadian pada Isnin lalu, bapa mangsa sedang bekerja di sebuah kilang, manakala ibu mangsa sedang memasak di dapur sedia ada. Masih di Kuala Ketil, seorang lelaki warga Myanmar ditemui maut disyaki dibunuh rakan senegara dalam satu insiden pergaduhan. Kejadian dipercayai berlaku di kawasan Ladang Tembikai di Batu Tujuh, Binjul. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Samsudin Mamat mengesahkan terima maklumat mengenai pergaduhan itu daripada pengurus ladang berkenaan. Siasatan di lubang pembuangan sampah sawit menemukan mangsa dengan 7 kesan tikaman. Mayat dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah Alustar untuk bedah siasat. Pengurus ladang ditahan untuk bantu siasatan kes bunuh dan dakwaan menggaji pekerja asing tanpa permit. Polis juga sedang memburu suspek yang terbabit kes berkenaan. Kesemua mayat 3 remaja yang dipercayai lemas ketika mandi di Sungai Sempit Lumut pada Isnin lepas ditemukan semalam. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sayani Saidun mengesahkan mayat mangsa pertama, Ciu Daru Maraj, dijumpai pukul 9.05 pagi 500 meter dari lokasi mangsa dipercayai jatuh. Mangsa kedua, G. Saras pula, dijumpai pukul 12.40 tengah hari tersangkut pada jaring nelayan. Manakala mayat T. Eshwar Pillai ditemukan pukul 5.05 petang 100 meter dari lokasi mangsa dipercayai jatuh. Operasi pencarian membabitkan 68 anggota pelbagai agensi, antaranya JBPM, Polis dan Angkatan Pertahanan Awam. Seorang lelaki ditahan selepas cuba melarikan diri daripada sekatan jalan raya SGR di Kota Tinggi baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Hussein Zamura berkata, suspek sebelum itu dilihat dalam keadaan mencurigakan apabila membuat pusingan U ketika menghampiri SGR tersebut. Bagaimanapun, tindakan pantas pasukan bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik berjaya menahan suspek di persimpangan lampu isyarat ke Kulai di Jalan Kota Tinggi Kulai. Pemeriksaan mendapati suspek berusia 30 tahun positif dadah dan memiliki 3 rekod jenayah narkotik. Tindakan saman dikenakan terhadap suspek kerana tidak memiliki lesen memandu. Suspek akan direman dan kes disiasat mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Dan ini berhubung kemalangan melibatkan sebuah kereta bernombor pendaftaran Singapura dengan sebuah motosikal di kilometer 123.2 Lebuh Raya Utara Selatan dekat Batu Pahat Isnin lepas. Ketua Polis Daerah Batu Pahat Assistant Commissioner Ismail Dullah memaklumkan siasatan menyeluruh mengenai kes berkenaan sedang dijalankan. Siasatan awal mendapati ketika kejadian kereta dipandu warga Singapura itu mengubah laluan secara tiba-tiba dan masuk ke lorong kecemasan. Penunggang motosikal yang guna lorong kecemasan gagal mengelak kereta tersebut lalu melanggar bahagian kiri kereta itu. Video insiden berkenaan yang tular di media sosial memaparkan penunggang dan pemonceng motosikal terlibat tercampak selepas berlanggar dengan kereta tersebut. Pemandu warga Singapura itu telah membuat laporan polis. Manakala 2 individu yang menaiki motosikal terbabit belum berbuat demikian. Pihak polis meminta individu terbabit memberi kerjasama untuk membantu siasatan mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 5 motosikal terlibat kebakaran di tempat letak kenderaan apartmen Kota Emas, Jelutong. Kejadian berlaku malam tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang mengesahkan 3 daripada 5 motosikal itu hangus 90%. Baki 2 lagi motosikal terbakar 5%. Tiada individu terjejas insiden itu. JBPM terima laporan mengenai kebakaran kira-kira pukul 9.44 malam. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Perak kemudian digerakkan ke lokasi. Operasi pemadaman tamat sepenuhnya 11.03 malam. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.